Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, dan juga selamat datang ke Maplet Training untuk hari ini. Saya Muhammad Hafiz bin Abdul menyambung pattern yang dibawa oleh Cikgu Dila semalam berkaitan dengan pages. Jadi hari ini kalau itu boleh kita open je, maknanya kalau katalah saya cakap terlalu laju ke ataupun apa boleh tanya ke, tak ada masalah. Saya akan cuba sedaya upaya untuk perlahankan pace lah, insyaAllah. Okay, so ini apa yang kita dah belajar semalam lebih kurang. Okay, so Cikgu Zila semalam ada ajar berkaitan tentang macam mana kita nak masukkan gambar, macam mana kita nak trace gambar. Ini saya lukis dulu ya, macam mana nak lukis gambar, tak terbetul, dan juga macam mana kita nak masukkan audio recording dalam kita punya pages lah. So kalau macam dalam case saya ni, saya dah buat ni, so audio recording saya berbunyi macam ni. Okay, now so, jadi untuk hari ni presentation saya akan terbahagi pada 4 bahagian, terbahagi pada 4 part bahagian. Pertama adalah bahagian collaboration, macam mana kita nak collaborate. Yang kedua adalah bahagian untuk annotation dan juga drawing, apa beza antara annotation dan drawing. Bahagian ketiga ni bagi saya menarik untuk cikgu-cikgu sains dan juga cikgu matematik, setting equations dalam pages kita. Sekejap Hafiz. Hello Hafiz. Hafiz boleh cakap dekat sikit dengan mic tak? Oh sorry. Sebab your voice is not very clear. Okay. Thank sekarang you. Dah clear dah ke? Okay, now so yang ketiga adalah inserting equations. Kita nak masukkan equation dalam pages kita. Dan keempat, macam mana kita nak masukkan huruf-huruf asing dalam pages kita. Itu kita akan tengok sekejap lagi ya. Jadi kita akan pergi kepada yang pertama. Okay, saya combinekan part yang pertama dan juga kedua, iaitu collaboration dan juga smart annotation versus drawing. Nanti kita akan combine macam mana nak buat collaboration, dan saya akan tunjukkan juga insyaAllah apa beza antara smart annotation dan juga drawing. So ni gambar yang saya buat berkaitan dengan collaboration yang agak sekejap, mohon peserta lain mute your ni sebab tak dengar noise daripada peserta. Mohon mute ya please. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, now jadi dalam gambar rajah yang saya buat secara ringkas ni menunjukkan kita ada awan-awan, awan keynote, awan pages dan juga awan numbers. Dan juga kita ada 3 orang manusia ni yang berada di lokasi yang berbeza. Ada yang berada di Kajang, berada di Kota Baru, ada yang berada di Sandakan. Tapi ketiga-tiga tu berkongsi awan yang sama, menunjukkan dalam awan tu ada pages, menunjukkan ketiga-tiga tu boleh bekerja sama ataupun kita panggil sebagai collaboration terhadap satu file yang sama walaupun berada di tempat yang berbeza lah. Dan perkara ni bagi saya agak relevan dengan keadaan kita sekarang, di mana kita berada dalam keadaan PKP. PKP tak bermaksud kerja kita tak boleh diselesaikan, boleh juga diselesaikan, cuma kena tengok pada cara yang betul lah. So insyaAllah hari ni saya akan tunjukkan apa itu collaboration. Okay, now so untuk collaboration saya akan keluarkan pages. So macam mana cara nak keluarkan pages? Kalau cikgu-cikgu boleh tengok, macam contoh dalam iPad saya ni, ada banyak app di sini. Bila kita ada banyak app ni, kita macam tak tahu kat mana benda tu berada. So kalau cikgu-cikgu nampak saya punya cursor ni, cikgu-cikgu letak jari kat situ dan cikgu tarik ke bawah. Bila cikgu letak jari di situ dan juga tarik ke bawah, akan keluar menu macam tu. So bila dah keluar menu macam tu, so pada ruangan search ni, cikgu-cikgu boleh type pages contohnya. So dah type pages, cikgu boleh klik pada application yang keluar ni lah. So, kita klik kat situ, tap gitu. Okay, now so untuk bahagian collaboration ni, saya ada buat satu collaboration demo collaboration ringkas demo.
Contoh collaboration yang kita boleh buat dalam keadaan cuti-cuti ni, saya buat dua jenis demonstration. Yang pertama adalah collaboration antara pelajar dan juga guru, dan yang kedua adalah collaboration antara guru dengan guru ataupun guru dengan petang. Jadi kita akan tengok collaboration yang pertama dulu, antara pelajar dengan guru. Ini adalah collaboration di mana seorang pelajar Ini adalah collaboration di mana seorang pelajar berkongsi file dengan guru tersebut lah. Maknanya apa yang kita akan buat adalah kita akan berikan assignment kepada pelajar tersebut, file dalam bentuk pages katakan, dan kemudian pelajar tu akan membuat latihan yang ada dalam pages tu, dan dia akan share file tersebut dengan guru yang berkenaan. So cara untuk kita nak buat collaboration ni adalah, kalau kita dah siap lah kita punya file ni, collaboration ni, apa-apa file lah pun tak ada masalah, kita ada button dekat atas ni, kita ada brush. Kita tengok dekat bahagian atas sebelah kanan, kita ada brush, kita ada plus, kita ada gambar orang dan juga gambar plus, dan juga ada 3 dot tu. Jadi cikgu-cikgu boleh tekan bahagian orang dan plus tu. Okay. So di sini adalah menu untuk kita punya collaboration. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok di bawah ni kita ada share option. So dalam case untuk hari ni, apa yang saya nak buat adalah di bahagian who can access ni, kita ada 2 pilihan. Yang pertama adalah only people you invite can collaborate. Maksudnya kita kena letak satu-satu email seorang-seorang, ataupun anyone with the link can collaborate. So dalam case ni untuk malam ni, apa yang saya akan buat adalah saya akan bagi akses kepada yang kedua. Saya akan sharekan link ni kepada cikgu-cikgu untuk cikgu-cikgu buka file ni dan juga kita tengok sama-sama. Dan juga di bawah ni kita ada permission. Permission ni kita ada 2 jenis permission. Yang pertama permission untuk tengok sahaja. Yang kedua permission untuk sama-sama kita buat perubahan pada file tersebut. Dalam kes ni saya akan buat permission untuk can make changes. Saya akan demo macam mana nak make changes lah. Dan lebih baik kalau kita katakanlah kalau kita tukar who can access ni kepada only people you invite, bahagian bawah ni tak ada bahagian password, dia gelap terus. Kalau kita buat anyone with the link, akan ada password lah untuk keselamatan. So untuk kelas malam ni, password yang saya akan letak adalah password yang agak susah sikit nak ingat. Tolong boleh tengok elok-elok So passwordnya adalah 111. So nak verify dia, password pun 111. Ni sekadar untuk latihan malam ni lah. Okay. Dah masukkan password. Sebelum tu Cik Hafiz, adakah semua orang yang mesti ada pages ataupun yang ada pages saja yang boleh akses? Okey, bagus soalan tu. So untuk pages, kita boleh tak semestinya untuk orang yang ada Apple device sahaja. Kalau pakai Windows pun boleh, dia akan masuk dalam iCloud. So kita boleh edit daripada sana, tak ada masalah. Cuma kena ada browser lah, dia akan buka dalam browser Chrome ke IE ke, boleh, tak ada masalah. Okay, so saya dah letak password, boleh verify apa semua ni. So saya tekan done. Sebelah kanan atas ni saya tekan done. Okay, tunggu dia saving sekejap. Okay, so maknanya kita dah letak password kita. Kemudian pergi pada add people di bahagian atas sebelah kiri ni, add people. So dalam case ni, apa saya nak buat, saya nak share link tu. So di bawah ni kita ada message, mail, telegram, notability. Kita tarik sampai ke kanan sekali. Ujung sekali kita ada copy link. So saya akan klik pada copy link. Akan keluar satu statement starting collaboration. Tunggu sampai dia habis. Untuk dia keluarkan link tu. Dan saya akan sharekan link ni dalam ruangan komen. Saya akan sharekan dalam ruangan komen. Okey, bila dah habis tu maknanya dah ready lah tu. Saya akan masukkan dalam ruangan komen. This is the link. Okey, ini link dia. Okey, Syah, tolong tukar pada Ida Aziz, Syah. Okey. Thank you. So saya akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu macam mana keadaan kalau kita nak buka link tu. Okay. Macam mana screen untuk orang yang akan accept link tu lah. So macam tadi kita ambil. Okay. So ini share screen. Okay.
Okay. Now. Okay. So, jadinya saya akan ambil link tadi ni. Saya akan tap pada link tersebut. Open. Okay. Akan keluar menu macam ni. So, kita open saja. Open. Okay, tunggu dia loading sekejap. Kalau cikgu-cikgu boleh gunakan masa ni untuk ambil link ni pun boleh juga, tak ada masalah. Password yang kita masukkan tadi, password yang super susah tu, 111 dan okay, dan akan keluar file yang saya kongsikan tadi. Akan keluar file yang saya kongsikan tadi dengan yang daripada iPad saya tu lah. Okay, now. So kalau cikgu-cikgu tengok dekat bahagian atas tu, kita ada bahagian di belah kanan atas tu, kita ada brush, kita ada plus, kita ada gambar orang tu. Sekarang gambar orang tu sekarang ada 7 orang. Ada 7 orang, maknanya kita ada 7 collaborators lah, ada 8 sekarang ni. So kalau kita tap dekat bahagian orang tu, kalau cikgu-cikgu perasan, setiap orang tu akan diberikan warna-warna yang tersendiri. Apa fungsi warna-warna yang tersendiri ni? Fungsinya adalah apabila terdapat collaborator kita yang edit kita punya file tu, kita boleh tahu siapa yang edit file tu. Contohnya iPad yang saya tengah tengok sekarang ni adalah Ida Fariza Abdul Aziz. Warnanya adalah warna purple. So, contoh, katakan dalam kes ni kita nak selesaikan soalan yang super susah ni. So, saya ambil Apple Pencil saya tap dia situ, katakan. So, saya mula menulis 4 tambah 3, payah ni. Mana? Okay, so kita akan ada 4 tambah 3 equals to 7. Dan okay. Sekejap delete dulu. Kita ambil smart annotation. Okay, saya buat 4 tambah 3 equals to 7. Dia bawa pula. Dan 5 tambah 0 is equal to 5. Contohnya. Okay, now. So yang bahagian bawah ni, apa yang saya nak buat adalah saya nak tunjukkan beza antara smart notation. Kalau cikgu perasan, kalau kita tap Apple Pencil ke screen tu, akan ada keluar 2 option di bawah tu. Kita ada smart annotation dan juga drawing. So apa beza antara smart annotation dengan drawing? Smart annotation tu basically kita macam menulis atas teks ataupun atas image yang ada pada pages kita tu. Contoh dalam kes ni, label each of the cows below, label with A, B, C and D contohnya. So katakanlah saya labelkan A, B, C and D lah katakan. Okay. Now, kalau katakanlah saya ambil drawing. Bila saya ambil drawing, apa yang akan jadi adalah kalau saya draw di bawah ni katakan, saya draw A ni katakan, saya draw A di sini, C di sini contohnya, dan bila saya dah draw C kat situ, apa yang akan jadi adalah bila saya keluarkan lembu ni, yang ada ni, okay, now bila saya keluarkan lembu yang ada tu katakan, so ada sikit kecil bawah, bila saya keluarkan lembu, saya gerakkan lembu tu, apa yang akan jadi adalah yang drawing tadi dia tertinggal di belakang. Yang smart annotation dia akan melekat pada page, pada image ataupun teks yang kita annotate tadi. So maknanya kalau kita nak annotate kepada sesuatu objek atau sesuatu tulisan, elok kalau kita ambil smart annotation sebab tulisan tu akan melekat pada objek yang kita tulis atasnya tadi lah. Kalau kita buat drawing, dia akan jadi drawing. Maknanya benda tu akan duduk di situ je. Okay, itu beza antara smart annotation dengan drawing. Itu beza antara smart annotation dengan drawing lah. Maknanya kalau student nak buat assignment macam ni, elok kalau student tu buat pakai smart annotation. Ya, buat pakai smart annotation. Okay, now. So maknanya ini adalah screen untuk pelajar. Ini adalah screen untuk pelajar. Jadi macam mana pula kita sebagai cikgu ni? Kita sebagai cikgu ni, Syah tolong tukar pada punya balik Syah. Okay, thank you.
Okey. Okey. Dah start ni. Okey. Now, so sebagai cikgu pula, apa yang kita akan dapat adalah kita akan dapat tulisan macam tu dengan color-color semua ada bagus. So kita akan dapat macam tu. So kalau cikgu-cikgu perasan, setiap warna-warna tu menunjukkan collaborator yang berbeza. Contoh, katakanlah tadi kita ada collaborator warna hijau. So warna hijau tu adalah sama ada Cikgu Karul Anwar ataupun Cikgu Amir Alif Nasrani. Warna biru tu contohnya adalah apa warna biru macam butuh warna kat ni. Katakanlah Kak Noreha katakan warna biru tu. Maknanya setiap respon yang kita akan dapat daripada collaboration ni dia korespon kepada warna-warna yang kita dah diberikan kepada kita lah. Jadi sebagai cikgu, apa kita boleh buat? Kita boleh tanda terus markah pelajar ni. Katakanlah kalau dalam kes ni saya tap di sini. So sama juga macam tadi, tak payah ambil drawing, kita akan ambil smart notation. Tap pada pen, ambil tebal sikit. Kita boleh terus. So bila kata kita tanda yang ni tak ada jawapan katakan. Yang ni betul. So yang ni pun betul. Sampai dekat part ni kita kata salah. Contohnya. Kenapa salah? Sebab soalan dia suruh tandakan pada lembu. Yang D itu adalah unta. So apa yang kita boleh buat adalah, contohnya instead of sekadar kita buat salah, kadang-kadang student tu macam tak tahu apa masalah salah ni, kita boleh juga katakan tulis di sini, ini adalah unta contohnya. Ini adalah unta. Ni tolong cek yang ni. Ataupun cikgu-cikgu boleh respon dengan menggunakan voice recorder yang kita belajar semalam. Cikgu tap pada simbol plus ni. Ni cursor saya, simbol plus ni, tap pada simbol plus. Pergi pada record audio. Kita ada button record ni. Cikgu-cikgu boleh tekan button record ni. Dan cikgu-cikgu boleh cakap lah. Okey, button record ni cikgu-cikgu boleh cakap, ini adalah unta contohnya. Dan ini adalah unta. So selepas cikgu record audio tu akan keluar button audio. Okey, kita try satu lagi. So dalam ni waktu tengah screen share dia tak keluar. So basically cikgu boleh record audio, dan bila record audio cikgu akan keluar button audio yang macam kita belajar semalam. Kita akan belajar semalam. Keluar button audio tu. Okey, yang keluar button audio tu. Okey, untuk malam ni dia tak keluar sebabnya kita sambil-sambil tengah screen record memang dia tak keluar recording tu. Okey. Itu cerita tentang collaboration antara pelajar dengan guru. So daripada sini, antara pengajaran yang kita boleh dapat adalah collaboration antara pelajar dengan guru ni lebih elok kalau kita buat collaboration satu pelajar berkongsi dengan satu guru je. Kenapa elok satu pelajar berkongsi dengan satu guru? Supaya respon yang kita dapat tu spesifik kepada pelajar tersebut. Kalau tak akan jadi macam ni ya. So kita tak tahu yang mana jawab mana, nak tanda macam mana pun tak tahu. Itu cerita dia. Itu adalah collaboration antara pelajar dengan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tunjukkan contoh collaboration antara cikgu dengan cikgu ataupun cikgu dengan admin. Okey. So maknanya katakanlah kalau time-time PKP ni kita ada perkara penting yang perlu diselesaikan. Ada perkara penting perlu diselesaikan, contohnya tak bermaksud jadi kita tak berjumpa face to face, perkara tu tak dapat diselesaikan. So contohnya katakanlah kita buat ni contoh yang saya buat mesyuarat larian. Ya. Ada permintaan beberapa ni slowdownkan sikit please. Okey. Okey, Thank you. Okay, now untuk contoh antara collaboration antara teacher dengan teacher ataupun teacher dengan admin katakan, apa yang kita boleh buat adalah contohnya kita boleh selesaikan kerja-kerja kita walaupun dalam tempoh PKP. Contoh yang saya ambil adalah contohnya mesyuarat larian merentas desa peringkat MRS yang 4 lah katakan. Contoh. Okay. Ini katakanlah ini adalah penyelaras yang bagi pada setiap PKP. So kita ada contohnya cadangan tarikh, perasmi, bakal tengah hari, kontor pendaftaran dan juga yang lain-lain lah. So katakanlah kalau saya nak ubah.
Katakanlah sebagai collaborator saya nak ubah. Contoh Cikgu Ida tadi nak ubah dalam ni contohnya. Dia kata saya tak nak lah 12 hari bulan ni, saya tak nak, tak minat. Kita tak minat 12 hari bulan ni. So apa kita nak buat? Contohnya saya ubah kepada 12 hari bulan 10 lah katakan. Contoh, insyaAllah PKP dah habis contohnya 12 hari bulan 10. Kalau cikgu-cikgu nampak tulisan terus bertukar 12 hari bulan 10 walaupun saya buat pada iPad orang lain. Tapi kadang-kadang kalau benda macam ni kita tak jelas siapa yang nak edit benda tu. Jadinya apa yang kita boleh buat adalah di file yang original ni, cikgu-cikgu nampak button 3 titik tu, cikgu boleh tap pada button 3 titik tu. Cikgu pergi pada bawah ni, tengok ada tanda cursor ni, bahagian change tracking. Change tracking, cikgu tap dan juga cikgu boleh turn on. Masa kita ada warning. Dia kata apa? When change tracking is on, participants on iCloud.com can view this document but not edit. Maksudnya apa? Maksudnya kalau macam saya cakap tadi, file ni kita boleh edit oleh orang-orang yang walaupun tak pakai Apple device. Bila tak pakai Apple device, apa yang dia akan buat adalah dia akan tap pada link tadi tu dan dia akan pergi pada iCloud.com. Tapi kalau kita enable change tracking, orang yang masuk melalui iCloud.com dia tak boleh nak edit, hanya boleh view sahaja. Maknanya orang-orang yang hanya ada Apple device sahaja boleh edit. So kita tekan continue. So bila dah tekan continue, apa yang kita akan ada adalah kita ada bahagian markup without deletion dan juga final. Apa maksudnya? Cikgu patah balik ke atas ni. Apa maksud markup? Markup tu maksudnya katakanlah saya ada 20-21. Saya nak buat 20-21. Maknanya kalau saya buat 20-21 tu, maknanya kita tahu yang buat perubahan tu adalah collaborator warna purple. So kita boleh check siapa collaborator warna purple. Collaborator warna purple adalah Ida Fariza Abdul Aziz. So kita tahu bahagian ni adalah Ida Fariza Abdul Aziz yang buat perubahan. Apa yang dia buat? Dia potong 20 dia potong, ditukarkan kepada 1 contoh dia. Okey, contoh bahagian Prasmi, Perdana Menteri Malaysia lah katakan contoh. So dia padam. Dia kata mana boleh Perdana Menteri Malaysia, dia sibuk. So dia kata tulis pengetua dia. Pengetua dia. Pengetua. So apa yang kita nampak di sini, maknanya kita akan dapat yang originalnya adalah Perdana Menteri Malaysia. So apa yang collaborator warna purple ni buat, dia potong Perdana Menteri Malaysia, dia tukarkan kepada pengetua. Itu maksud collaboration. Maknanya yang pertama kita boleh collaborate, kita boleh bekerjasama walaupun tidak berada di tempat yang sama. Yang kedua, kita boleh tahu siapa yang membuat perubahan dan perubahan apa yang dibuat. So maknanya jelas lah dekat situ, maknanya walaupun kita tak ada dalam bilik mesyuarat, perkara itu boleh settle juga, tak ada masalah. Okay, itu cerita tentang collaboration. Dan juga macam saya tunjukkan tadi, collaboration ni juga kita boleh buat annotate lah. Maknanya dalam kes ni contohnya, kita nak annotate cadangan laluan. Apa pensel pada gambar tu. Jadi bila saya tap apa pensel pada gambar tu, akan keluar smart annotation ataupun drawing. Macam kita share tadi, kita akan ambil smart annotation dan kita boleh annotate terus. Okay, kita boleh annotate terus. Dan bila cikgu-cikgu annotate, akan terus keluar pada skrin cikgu-cikgu lah. Dia akan terus keluar pada skrin cikgu-cikgu. Jangan lupa tekan button done. Okay, dia akan terus keluar pada skrin cikgu-cikgu di situ. Okay, maknanya Pages punya collaboration ni bukan sekadar kita boleh masukkan teks, kita boleh masukkan gambar, kita boleh masukkan audio dan juga kita boleh masukkan annotation dalam collaboration tu. Itu yang dimaksudkan dengan collaboration. Okay, okay cikgu-cikgu. Okay, now katakanlah dah habis collaboration, saya kata cukup lah tu, collaboration tu sampai situ je. So apa kita nak buat? Kita boleh end the collaboration. So cikgu pergi pada button yang ada 10 orang ni, cikgu tekan. Okay, kemudian tarik sampai ke bawah. Di bawah sekali warna merah tu kita ada stop sharing. Stop sharing. Jadi cikgu boleh tap pada stop sharing. Stop sharing dia akan bagi beberapa perkataan atau statement ni. Kita tekan OK. Finishing. So
So cikgu-cikgu nanti akan keluar pop up yang mengatakan bahawa dokumen no longer available. So kita close dokumen. Maknanya selagi kita tak stop sharing ni, selagi tu dokumen tu boleh di-edit oleh orang-orang lain lah. Betul. Bila dah habis semua kerja, pastikan kita stop sharing. Okay. Okay, Cikgu Hafiz, ada lagi soalan tadi. Boleh Cikgu Hafiz ulang semula apa beza antara annotations dengan drawing? Okay. So saya bagi contoh annotation dengan drawing lah katakan. So saya tambah buat tab ni plus length. Okay, katakanlah kalau saya nak contohnya saya masukkanlah gambar katakan. Saya masukkan gambar camel lah katakan. Masukkan gambar unta ni katakan. Saya fill model tukar sikit. Okay. Now, so katakanlah bila saya tekanlah saya tap pencil saya Sampai smart annotation. Katakanlah saya nak bagi tahu nama haiwan ni unta. Saya ambil smart annotation Yang ni saya kata nama dia adalah unta. Dan satu lagi saya pakai drawing. Saya tulis pakai drawing. Smart annotation warna merah tadi, drawing warna hitam. Nak tunjukkan perbezaan ni. So saya tulis kat sini unta. Ya. Tekan done. Okey. So bila dah tekan done, apa yang jadi adalah katakanlah saya nak alihkan unta ni tak nak duduk tengah-tengah, saya nak letak atas sikit. Saya tap pada unta ni, saya alihkan unta tu ni atas. Saya tap unta tu ni atas. Bila saya tolak ni atas, yang saya annotate pada unta tadi tu akan ikut tadi, dia melekat pada unta tu. Tapi yang saya draw, dia tertinggal kat belakang. Itu beza dia. Itu beza antara smart annotation dengan drawing. Smart annotation dia ikut benda yang objek yang kita lekatkan tadi. Drawing tu dia sebagai satu objek yang berbeza. Itu beza dia. Okey, terima kasih Cikgu Hafiz. Harapnya semua clear. Cuma ada satu lagi permintaan untuk bahagian yang sharing tadi. Boleh tak Cikgu Hafiz tunjuk semula bagi pengguna yang bukan ada Apple device? Okey. Sebab saya pun pakai iPad kan. So basically apa yang cikgu-cikgu boleh buat adalah cikgu-cikgu ambil link ni tadi. Let's see link tadi ni. Link ni. Okay. Just tap on the link ataupun copy je link tu. Cikgu buka dalam Chrome. Okay. Paste dia. Enter. So cikgu-cikgu akan buka dalam browser masing-masing dan cikgu-cikgu dia akan keluar dalam browser tu, dan yang saya try baru ni memang terus keluar ke file yang saya share tadi tu. Cuma dia akan minta nama lah. Itu je. Mana kena masukkan dalam browser. Okay. Cikgu Hafiz, Ya saya. ada sedikit perlu ini. Salah saya, kalau diletakkan di situ, walaupun tidak ada Apple device, dia mesti ada iCloud punya sort of Apple ID ya. Kena ada supaya dia boleh akses secara di browser, tapi dia tak ada fine, but dia kena register dulu Apple ID dia. Dia create Apple ID. Okey, terima kasih kawan. So mana cikgu-cikgu kena ada Apple ID dulu walaupun tak ada Apple device. Apple ID tu senang je, go online, guna email dan set up your Apple ID. Okey. Mana? Okey, terima kasih kawan. Semua. Okey. Okey. Now, kalau saya terlaju sangat boleh tolong bagi tahu lah. Saya cuba slowkan. Okey, yang seterusnya. So yang pertama tadi kita dah habis cover dah. Kita dah try, kita dah buat collaboration dan juga smart annotation. Beza antara smart annotation dan juga drawing, dan juga macam mana kita nak buat collaboration. So yang ketiga ni saya nak buat macam mana kita nak insert equation. Ya. Insert equation ni adalah perkara yang bagi saya agak penting kepada cikgu matematik dan juga cikgu sains lah, especially kalau kita nak tulis nota ataupun nak buat soalan pada pelajar. So inserting equations.
insert equation. Contohnya pada nota yang saya buat ni contohnya. So saya akan highlightkan sikit. Saya akan highlightkan bahagian yang saya buat bahagian saya buat equation. Ni. Contohnya bahagian sini. E is equal to mc squared. Contoh lain, example of calculation of nuclear energy represent radioactivity of radium-226. Bahagian ini benda-benda yang saya sendiri personally saya memang tercari-cari lah daripada dulu sebenarnya macam mana nak buat benda-benda ni. Contohnya ini juga, dan juga macam untuk cikgu matematik ni gambar cacing ni, integration, ini definite integral, simbol untuk angle, dan juga macam mana nak masukkan equation secara umum lah. Itu contohnya. So macam mana caranya? Caranya adalah cikgu boleh buka page baru. Cikgu boleh buka page baru. Okay. Now, so macam mana kita nak masukkan equation? Cara nak masukkan equation adalah cikgu boleh tengok pada bahagian belah kanan atas. Kita ada brush, kita ada plus. Cikgu tap pada plus. Dan cikgu boleh pergi kepada bahagian bawah sekali ni, equation. So cikgu tap pada equation. So dia akan keluar menu macam ni. Dan equation dalam pages ni menggunakan format LaTeX ataupun MathML. Ya. Macam mana kita nak buat? So kita akan buat sedikit latihan lah. Kita akan buat sedikit latihan berkaitan dengan equation ni. Kita akan buat sedikit latihan berkaitan dengan equation. Antara perkara-perkara yang kita akan buat secara ringkas pada malam ini adalah ada 8 benda. Yang pertama kita akan try nak buat superscript, subscript, curly bracket dengan backslash. So yang pertama sekali saya nak minta tolong cikgu tolong familiariskan cikgu pada keyboard cikgu tu dengan simbol-simbol ni. Pastikan cikgu tahu kat mana nak cari simbol-simbol ni. 1, 2, 3, 4. Mana contoh dalam keyboard saya ni, contohnya bahagian superscript tu ada pada nombor 6. Ya, ada pada nombor 6 ni atas ni. Subscript saya ada pada bahagian selepas daripada kosong tu. Ini bahagian yang saya highlight ni. Curly bracket pada bahagian sini. Backslash pada bahagian sini. Keyboard cikgu mungkin lain sikit daripada keyboard saya sebab saya pakai iPad 12.9. So layout keyboard dia berbeza sikit. So mungkin kalau pada keyboard cikgu untuk contohnya untuk superscript, bahagian superscript ada pada okey. Cikgu boleh tap dekat 1, 2, 3 pada cikgu punya iPad tu. Kalau cikgu pakai iPad 9.7, 10.2 tu, 1, 2, 3 tu, bila tekan 1, 2, 3 tu, dia akan ada keluar satu lagi button kat sini. Ada macam hashtag plus sama dengan tu. Cikgu tekan button tu dan tanda superscript tu ada di bawah di antara nombor 5 dengan nombor 6. Nombor 5 dengan nombor 6. Ya, cikgu boleh try lah. Saya tak ada tunjukkan keyboard saya sebab keyboard saya keyboard 12.9, so dia punya layout lain. Okey, itu untuk keluarkan superscript. Subscript pun ada juga. Subscript pun sama juga macam tadi. Okey, curly bracket dan juga backslash. So kita akan try buat. Kita cuba buat superscript, subscript. Okey. Now, contoh, cikgu tekan pada plus, pergi pada equation, superscript. Contoh, saya nak type C squared, C kuasa 2. So apa yang saya akan buat adalah akan tap C, tanda tu. Ni kita punya command ada di bawah ni. Ini kita punya hasil dia. C, tanda superscript tu 2.
Lepas tu cikgu boleh tekan insert. Dia akan jadi C square. Kelebihan menggunakan equation ni, sebelum adanya equation ni pun baru lagi dalam awal tahun ni ataupun awal tahun lepas lebih kurang. Sebelum ada equation ni, apa yang saya selalu buat adalah kita ada third party app, masukkan equation dalam third party app, copy equation daripada third party app tu dan pastekan dalam Pages ataupun Word. Masalahnya benda yang kita copy tu dalam bentuk image. Bila kata image, kita tak boleh nak suka-suka hati nak tukar kalau berlaku kesilapan. So dalam kes ni kalau kita nak tukar, cikgu just tap daripada equation tu, so boleh tukar gitu lah. Kita nak buat C3 contohnya. Cikgu boleh try lah. Okay. Itu untuk superscript. Untuk subscript lah. Untuk subscript boleh bagi beberapa saat dia sama-sama jumpa. Okey. Kejap. Okey. Jadi equation untuk subscript, contohnya katakanlah saya nak tulis contoh H2 lah, katakan H2O. Saya just type H, simbol untuk subscript tadi tu ni, dia macam dash tapi kat bawah ni. Lepas tu bila dah subscript tu, kita akan buat 2, kemudian type O, kemudian pergi kepada insert H2O. Okey, next yang seterusnya, antara tempat benda penting yang kita perlu tahu juga adalah berkaitan dengan curly bracket tadi tu. Okey, cikgu boleh keluarkan curly bracket. Curly bracket ni basically macam bracket untuk command latex. Contoh katakanlah kalau saya nak type satu equation, contoh je, saya nak buat saya nak H2O contohnya lah, saya nak buat H23O, saya nak buat H23O. So macam mana cara dia? Saya akan buat tanda subscript ni. Saya nak buat 23 tu dalam 23 tu adalah subscript. Kalau saya tak buat kurungan, so apa yang akan jadi adalah 23O. 3 dengan O tu berada di luar, sebab dia register selepas daripada tanda subscript tu nombor 2 sahaja. So saya nak nombor 2 dan 3 tu termasuk dalam subscript tu. So kita kena buat bracket. Dalam kes ni curly bracket lah. Buat macam tu, buka, tutup. Maknanya subscript dia adalah pada 23 tu, H23O. Itu subscript dia. So boleh insert. Okey, boleh follow lagi setakat ni. Okey, yang seterusnya saya akan buat tak kenal. Okay. So yang seterusnya backslash tu adalah kita punya separator untuk setiap command kita. Tu kena ingat lah, maknanya macam kita punya spacebar lah lebih kurang. Maknanya selepas bagi command ni, saya nak bagi command lain, so dia punya pemisah dia adalah backslash. Kita akan tengok sekejap lagi. Okay, so nombor 5 tu kita akan buat satu simple equation. E is equal to MC square. E is equal to MC square. Okay, now E is equal to MC square. So sama juga macam tadi, pergi pada equation. Cikgu Karul Anwar kata nak type CU2 plus tapi tak jadi untuk ion kuprom. Okay, now so cara dia adalah Cikgu Karul buat CU, buat tanda superscript tu. 2 plus tu Cikgu Karul nak masukkan dalam satu kurungan. Kurungan kita adalah curly bracket. 2 plus. Tutup. So dia akan jadi CU2 plus. Okay. Kak Raya kata guna superscript dengan subscript pada stack sahaja.
Yang tu pun boleh juga, tapi lepas ni kalau kita dah mula masuk kepada equation yang agak kompleks, superscript dengan subscript tu tak mencukupi. Nanti saya akan tunjukkan kenapa. Okay, now kita akan buat satu equation mudah. Contohnya E is equal to MC square. Jadi kita pergi pada equation. Cikgu boleh type E sama dengan MC superscript square. Kita boleh insert kan. Okey, ada request untuk square root. Square root pula. Square root Dia punya command dia SQRT. Square root of, contohnya 2. Contoh, kita akan dapat square root of 2 lah. Tapi kalau kita nak buat square root of 25 contohnya, dia buat macam ni, dia akan jadi 25 tu pergi kat luar sebenarnya tu. So apa kita nak buat? 25 tu nak masukkan sekali, cikgu boleh letak curly bracket 25, tutup balik. Okay. Next, yang seterusnya kita nak try tengok pula untuk bahagian integration dan definite integrals. Ni cikgu matematik ni kan integration dengan definite integrals. Integration dengan definite integrals. Ni kita kata kena biasakan diri dulu dengan asas-asas methods tadi, supaya bila kita nak main dengan equation yang agak kompleks, kita dah biasa dah dengan benda tu. Contoh integration dengan definite integrals adalah macam ni. Okay. Sama juga, pergi pada equation. Okay, pergi pada equation. Integration. Okay, nak simbol integration, dia adalah INT. Integration. Contohnya nak buat integration of V T. Contohnya ni kita buat kurungan dulu V T macam tu. Okay, so integration set. Okay, so sekarang kita nak tengok definite integration yang ada limit. So macam mana cara dia? Ni. Jadi kita nak gunakan kita punya kemahiran yang superscript subscript tadi. So cikgu pergi pada equation. Okay, pergi pada equation. Kita ada integration tadi, integrals tadi, INT. Sekarang ni saya nak buat limit yang bahagian atas. Contohnya atas saya nak buat 5 lah katakan. So atas tu adalah superscript. Superscript simbol dia adalah simbol superscript tadi. Saya nak buat 5. Inilah dia, 50 lah. Contoh 50. Yang bawah tu saya nak contohnya 23 contohnya. So yang bawah tu adalah subscript. Cikgu ambil yang bawah tu, subscript tu, buat kurungan dia adalah curly bracket 23, tutup. Itu boleh terus buat V contohnya, insert, dapatlah macam tu. Okay, next, yang seterusnya kita nak tengok isotope notation. Ni saya cakap tadi tu. Contohnya isotope notation. Isotope notation tak cukup kalau kita sekadar pakai contohnya tak cukup kalau kita sekadar pakai ni this line dengan dekat ni superscript dengan subscript ni, sekadar pakai tu. Sebab tak boleh pun nak buat. Okay, yang pertama sebab benda tu kat sebelah kanan atau kiri tu. Satu lagi kita akan main dengan atas bawah sekaligus. So macam mana cara dia? Contohnya saya nak buat isotope of carbon 12. Isotope of carbon 12 C126. Okay, C126. C126. So caranya adalah sama juga macam tadi. Kita boleh try masukkan equation. Okay, C126 maknanya kita nak letak sebelah kiri ni. Bila kita nak letak kita punya subscript dengan superscript sebelah kiri, maknanya benda tu kena datang dulu. Contohnya superscript belah kiri 12. 12 tu 2 nombor dah tu. So kita kena masukkan dalam bracket 12. Lepas tu kita nak buat subscript 6. Ini simbol untuk subscript 6. Lepas tu cikgu boleh buat. Okay, katakanlah cikgu nak tambah lagi C126 C. Contohnya katakanlah ada lagi kat atas tu nak buat
chart sheet contohnya 2 positif. Contoh ni contoh je. Chart sheet contohnya 2 positif. Buat atas dalam kurungan 2 positif. Itu contoh, ini contoh je lah. Okey. Okey, so boleh insert. Okey. Yang seterusnya, yang last kali, kita akan buat satu equation yang agak kompleks sikit. Okey. Equation agak kompleks sikit. Bila kita dah terbiasa dengan yang tadi tu, maknanya dah terbiasa dengan superscript, subscript, backslash. So, apa yang kita nak buat adalah nombor 8 ni. Ini agak kompleks sikit. Nombor 8 ni kita nak keluarkan radioactive decay equation. The radioactive decay equation, uranium bertukar menjadi thorium dan juga helium-42 dan juga energi. Katakanlah saya ambil benda ni, saya copy ni, kita nak keluarkan ni. So cara dia, kalau cikgu-cikgu boleh nak try, kita try jadi ke tak. So katakanlah kalau kita ada kelas, pergi pada equation. Okay, pergi pada equation. Uranium 23892. Okay, kita buat slow sebab banyak benda yang akan berlaku lepas ni. So uranium 23892. So start dengan superscript, katakan superscript siapa? Superscript 238 tutup. Subscript untuk 92 tutup. Dan itu adalah uranium. Macam mana nak buat arrow ke belah kanan tu? Arrow ke belah kanan tu, dia punya simbol, dia punya command ni adalah right arrow. Ni nampak, saya dah buat tu. Saya nak masukkan command baru, saya akan letak backslash. Maknanya ni ada benda baru nak masuk ni, contohnya. So kita akan tulis situ right arrow. So dia akan keluar right arrow situ. Okay. Dah keluar right arrow tu, kita nak pergi pada thorium 23490. Sama juga, superscript 234, superscript 234. Okey, ada request untuk matrix. Okey, insya-Allah nanti kalau sempat saya akan masukkan. Superscript 234. Okey, subscript 90 tambah helium 42, thorium tambah helium 42, superscript 4, subscript 2, helium tambah energi. Okey, tambah energi. Okey, now bila cikgu tambah energi tu, maknanya dah habis semua tu, kita akan insert. Sekarang ni apa yang kita dapat adalah satu equation yang lebih kurang sama tapi tak cantik sangat. Kenapa tak cantik sangat? Cikgu tengok ni. Dekat bahagian 23490 dengan thorium ni agak jauh. Yang ni pun agak jauh. Tu tak cantik sangat. So apa masalah dia sebenarnya? Masalahnya adalah rupa-rupanya untuk bagi dia rapat, kita kena letak satu space bar untuk tolak dia. Kena tolak dia. Mana kena tolak 23490 ni kena tolak kanan. 42 ni kena tolak kanan. Macam mana cara dia? Okey, ini kaedah untuk kita nak edit lah. Kita boleh tap pada equation tadi tu. Okey. Untuk letak space bar tu, commandnya adalah in space. Tu. Ini satu space lah. Basically, command adalah in space. So, basically apa kita nak buat? Selepas daripada U238 ni, kita ada arrow ni, okay fine. Lepas arrow tu saya nak letak thin space, nak tolak 23490 pergi kepada thorium. So, saya akan pergi pada sini, right arrow. Lepas right arrow tu ada superscript tu. Saya nak tambah satu lagi command baru, namanya adalah thin space. Tambah satu command baru, backslash thin space. Buka, tutup. Nampak? Dia dah mula rapat dia ni. Benda yang sama juga kita nak buat untuk helium 42 ni. Selepas tanda plus ni kita nak buat thin space juga. So selepas tanda plus ni kita akan buat thin space juga. So lepas tanda plus kita nak masukkan satu command baru, thin space. Thin space, buka, tutup. So akan dapat macam tu. So kita update. So dapatlah dia punya equation yang lebih cantik lah. Equation yang lebih cantik. Okay. Okay. Now, so ceritanya adalah
Itu latihan yang kita dah buat lah untuk equation tu. So maknanya bukan sekadar equation ni je kita nak, macam contohnya ada cikgu matematik request untuk buat matrix katakan. Buat matrix, lepas tu adalah mungkin contoh nak buat benda-benda lain juga lah katakan. So saya pun tak expect orang untuk hafal benda ni sebenarnya. Kita expect tahu nak pakai je dulu. So macam mana kita nak dapatkan maklumat untuk contohnya nak buat matrix ataupun sebagainya. So maklumat yang kita dapat, resource yang kita boleh ambil ada dua. Ini resource yang kita ambil, resource tempat yang kita boleh ambil lah untuk dapatkan senarai tu. Yang pertama secara offline, yang kedua secara online. Kita google lah. Offline ni ada satu app namanya LaTeX Help. Dalam ni kita ada macam-macam command untuk simbol yang kita nak. Masalah dengan offline ni, saya baru try minggu lepas. App ni dah macam corrupt dah tak boleh pakai lah. So tak boleh pakai. So kalau tak boleh pakai, kita nak buat terpaksa pergi online juga. Online, dan biasa saya akan google macam ni lah. So contoh nak cari definite integral, saya akan tulis definite integral in LaTeX. So akan keluar lah result tu, definite integral in LaTeX. So cikgu boleh terus transferkan command tadi ke dalam equation yang ada pada pages tu. Okay, setakat ni boleh lagi? Okay. Kalau laju sangat boleh bagi tahu lah. Okay, itu cerita pasal equation. Okay, next, yang seterusnya kita nak masukkan foreign letters. Macam mana kita nak masukkan huruf-huruf yang pelik-pelik ni dalam kita punya teks. Okay, macam nak masukkan huruf-huruf pelik dalam teks kita ni. Contoh huruf-huruf pelik adalah contohnya ni contohnya. Ni bukan sekadar untuk cikgu sains je, cikgu agama boleh kan ni. Contoh nak masukkan tulisan macam ni, hukum tajwid. Ni tajwid, ada tulisan Jawi tajwid tu. So, ada tulisan Jawi tu bukan image tu, itu teks tu. So macam mana kita nak masukkan teks tu ke dalam kita punya pages ni. Contoh kita ada tulisan Jawi. Ni contoh ifak hakiki. Contohnya kalau kita buat ifak hakiki dalam Rumi, sebutan dia tak sama macam dengan Jawinya. So penting tulisan Jawi ni untuk nak explain better macam mana cara sebutan untuk yang tulisan Rumi. Itulah. Ini untuk cikgu-cikgu pendidikan agama Islam katakan. Untuk cikgu-cikgu sains dan juga cikgu matematik katakan, contohnya resistance R. So the SI unit for resistance is ohm. Simbol ohm. Macam mana kita nak masukkan simbol ohm tu? Kita boleh masukkan guna equation tadi tu, tak ada masalah. Dia ada dia punya command dia. Tapi lebih mudah untuk buat cara lain. Kita masukkan foreign letters ni. Yang kedua contohnya untuk cikgu matematik. The circumference of a circle C is equal to 2 pi r. Macam mana nak masukkan 2, macam mana nak masukkan pi, macam mana nak masukkan r. Itu benda tu kita akan buat lah. Okay, now benda-benda ni, tulisan-tulisan ni datang daripada keyboard kita. Kalau cikgu-cikgu perasan, di keyboard cikgu tu di bawah ni ada gambar globe. Boleh try lah. Ada gambar globe. Kalau cikgu tap pada globe tu, okay, cikgu tap pada globe tu, susunan layout keyboard cikgu tu akan berubah. Contohnya sekarang ni jadi Greek letters. Sekarang ni jadi huruf biasa ni. So sekarang ni katakan jadi emoji katakan. Emoji. So benda tu berubah-ubah. Okey, jadi Jawi pun ada. So macam mana cara ni kita nak tukarkan keyboard kita ni kepada banyak version of keyboard. So caranya adalah cikgu keluar dulu, cikgu pergi pada setting. Macam tadi juga contoh kita tak jumpa mana setting tu, cikgu tengok pada saya punya cursor ni, letak jari kat situ, tarik ke bawah, type di setting. So tekan setting. Okay, cikgu boleh tekan setting. Okay, now so kita nak cari keyboard, sama juga case tadi. Nak cari keyboard sama juga case tadi. Susah nak cari keyboard satu-satu ni, banyak ada kita punya benda nak cari. So cara cari keyboard, caranya adalah cikgu letak jari cikgu pada cursor ni, pada cursor saya ni, cikgu letak dan tarik ke bawah sampailah keluar ruang untuk search kat atas ni. Okay, sampailah keluar ruang untuk search kat atas tu. Okay, so cikgu-cikgu boleh search, katakanlah nak search pasal keyboard. Okay, keyboard. Cikgu-cikgu ambil pada bahagian keyboard general sini, general. Okay,
cikgu tekan pada bahagian atas ni. Dalam kes ni pada iPad saya ada 5 jenis keyboard saya tekan. Keyboard jenis apa saya ada? Saya ada keyboard English UK, English US, Greek, emoji dan juga Malay Arabic. Malay Arabic ni Jawi lah basically. So macam mana kita nak tambah? Nak tambah dia, cikgu pergi pada bawah ni, add new keyboard. Add new keyboard. Cikgu pilih lah keyboard apa cikgu nak. Macam kalau contohnya untuk cikgu matematik dan sains, biasanya keyboard untuk Greek tu penting sebab kita nak keluarkan perkataan tulisan contohnya pi, ohm, omega dan sebagainya, omega, kappa dan sebagainya lah. Kita nak keluarkan huruf-huruf tu. So, bila cikgu dah klik tu, dia akan naik ke atas ni. Contoh nak masukkan Tamil lah katakan contoh. Saya nak masukkan Tamil tu walaupun saya tak faham. Tak faham bukan tak masalah, memang tak faham pun. Tapi katakan nak for the sake of nak tunjuk, katakanlah saya klik ni, Tamil. Okay, contohnya. Dan kita akan tambah satu sini. So apa yang akan jadi adalah bila kita kembali kepada pages, kita nak menulis lah katakan. Bila kita nak menulis lah katakan, kalau cikgu tekan pada bahagian globe tu, akan keluar macam-macam. Contohnya ni Jawi, ini Tamil contohnya, ini Jawi, ini Tamil, ini huruf biasa, ini Jawi dan sebagainya lah. Dia akan keluar di bawah tu. Okay, dia akan keluar di bawah tu. So okay, ini kita punya latihan lah. Maknanya kalau katakanlah cikgu nak tulis, katakanlah nak buat nota, katakan cikgu bahasa pendidikan agama Islam lah contohnya, nak buat nota berkaitan dengan huruf izhar halki katakan. So cikgu tak perlu nak susah-susah macam setiap kali kalau contohnya kalau komputer biasa nak kena pergi pada setting, tukarkan keyboard kepada keyboard bahasa dan sebagainya lah. So kita boleh terus masukkan dalam pages kita dalam file tu tanpa nak tukar keyboard dan sebagainya. Dan kelebihan kalau kita pakai virtual keyboard, apa yang dimaksudkan dengan virtual keyboard adalah ni, keyboard yang keluar. Kelebihan kita pakai virtual keyboard ni adalah huruf-huruf yang ada yang kita nak cari tu ada terus pada keyboard. Contoh katakanlah saya nak cari huruf Jawi lah katakan. Saya nak cari huruf Jawi. Ya, tekan Jawi lah katakan. Sebelum cari huruf Jawi, saya dah tahu dah okey, ta dekat atas ni. Ro ada kat sini. Macam kalau cikgu biasa tengok komputer ustazah tu, dekat dia punya keyboard tu, dia letak dekat atas keyboard tu ada satu stiker kedudukan huruf Jawi tu. Ni kita ada terus kat sini. So maknanya kalau nak tukar kepada huruf Greek lah katakan, nak tukar kepada huruf Greek, so kita tahu itu eta dia situ, contohnya mu ada kat situ. Okay? Contohnya apa lagi, katakan kita ada dekat sebelah sini. Itu maknanya tak perlu nak tercari-cari dekat mana huruf tu berada. Okay? Itu kelebihan yang pertama, cara untuk nak tukar language pada keyboard ataupun nak tambah language pada keyboard. Yang kedua, macam mana kita nak keluarkan huruf tu dengan mudah lah dengan menggunakan virtual keyboard. Okay? Dengan menggunakan virtual keyboard. Okay? Now, antara application yang saya nampak untuk virtual keyboard ni ataupun untuk huruf-huruf yang asing ni, contohnya antara application yang saya nampak adalah contohnya application untuk buku katakanlah kita nak buat e-book untuk kanak-kanak ataupun orang dewasa lah katakan, e-book untuk foreign language. Contohnya kita nak belajar Jawi, maknanya tak perlulah kita nak nak cari keyboard yang ada Jawi tu. Maknanya kita hanya menggunakan satu device, Apple iPad dia sahaja, kita boleh tukar keyboard kita kepada keyboard Jawi contohnya. Dan juga kalau kita combine knowledge yang kita belajar hari ni dengan knowledge yang kita belajar semalam daripada Cikgu Zila tu, contohnya kalau untuk kanak-kanak lah katakan, kita nak bagi e-book pada anak-anak kita katakan, kita buat huruf-huruf macam ni. Lepas tu apa kita boleh buat, kita boleh letak export record audio di bawah ni. Maknanya kalau anak-anak nak tengok e-book yang kita buat tu, dia tahu okey, katakan dia tag pada simbol ni, okey, akan kita keluarkan contohnya bunyi alif, sini ba, sini ta dan seterusnya lah. Okey, dan juga boleh dibuat untuk language lain lah, katakan nak belajar Mandarin ke, atau nak belajar Tamil ke, ataupun nak mengukuhkan macam mana nak pronounce sesuatu perkataan dalam bahasa Inggeris sekalipun, kita boleh gunakan itu.
Maknanya kita combine bahasa dalam keyboard, bahasa pada keyboard kita, dan juga knowledge yang kita belajar semalam macam mana nak import audio ni. Okay. So setakat ni yang saya dah share pada hari ini adalah yang pertama, saya dah share tadi macam mana kita nak collaborate. Yang kedua, saya share beza antara smart annotation dan juga drawing. Yang ketiga, saya share tadi macam mana kita nak masukkan equation secara asas. Macam tadi saya cakap, di equation ni ada banyak. So secara asas ni itulah dia. Maknanya ada benda-benda asas yang kita tahu. Yang pertama, macam mana nak buat subscript, superscript, curly bracket, dan juga macam mana kita nak buat space. Yang keempat, macam mana kita nak masukkan huruf-huruf asing dalam keyboard kita ni tanpa perlu menukar keyboard lain, tanpa perlu tampal apa-apa tampalan pada keyboard sedia ada. Itu je lah, 4 tu saja. So itulah benda-benda yang kita dah belajar hari ni. Inilah dia. Okay. So Cikgu Hafiz, kalau tak ada gambar clock tu, maksudnya dia tak setting lagi lah pada keyboard dia, betul tak? Kalau tak ada gambar ada simbol lah, ya. Kalau tak ada simbol clock tu mungkin sebab yang pertama, saya kata mungkin lah sebab dia ada. Mungkin yang pertama, mungkin tak update lagi kemungkinannya. Yang kedua, mungkin ada satu language dekat situ. Yang kemungkinan ni, mungkin ada satu language. So cikgu boleh check pada setting tadi tu lah. Tengok ada berapa language. Macam sekarang saya dah ada 6 language kat sini. So kalau tak ada globe tu maknanya mungkin lah, saya kata mungkin tak ada bahasa lain nak ditukar. So kena tambah bahasa mungkin, ataupun nak kena update iPad tu. Okay. So itu sahaja perkongsian saya untuk malam ni.